Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin menjawab sebuah soalan bagus yang dikemukakan oleh Tuan Chiang Kok Biok sebagaimana tangkap layar di sebelah. Ia merupakan komen kepada video saya, analisa dalil zikir berjemaah bahagian 4. Beliau bertanya, minta pencerahan beza zikir, wirid dan ratib. Ada kaitan fahaman zikir berjemaah? TK yang ini terima kasih. Baik, penjelasannya. Zikir bererti mengingati Allah. Sehingga apa jua fikiran, keyakinan dan amalan yang mengingati Allah dikira sebagai zikir. Secara lebih terperinci, ia terbahagi kepada 4 jenis. Pertama, dalam urusan akidah. Umpama seseorang yang ketakutan, lalu dia mengingati Allah dan memohon perlindungan daripada Allah. Atau seseorang yang ditawarkan penggunaan tangkal sebagai pendinding daripada apa jua bahaya, lalu dia mengingati Allah dan menolak tangkal tersebut. Sebaliknya, dia membaca surah-surah yang disebut sebagai Al-Mu'awwizat, yang ini 3 surah terakhir dalam Al-Quran sebagai pelindung. Demikian juga apabila seseorang itu melihat keindahan alam ciptaan Allah, lalu dia mengingati Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 190 dan 191 surah Ali Imran, surah yang ketiga. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan mereka berkata ataupun mereka berdoa, wahai Tuhan kami, tiadalah engkau mencipta ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari seksa neraka. Demikian juga apabila seseorang itu berdoa kepada Allah, dia memiliki sesuatu hajat, maka dia ingat kepada Allah dan memohon kepada Allah akan hajat tersebut. Demikian juga apabila berlaku sesuatu yang baik atau yang disukai kepada dirinya, maka dia ingat kepada Allah dan menyebut Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat, yang bermaksud segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah perkara yang baik atau perkara yang soleh. Dan apabila berlaku sesuatu yang tidak disukainya, dia tetap memuji Allah dengan menyebut Alhamdulillah ala kulli hal, yang bermaksud segala puji bagi Allah atas segala perkara. Semua contoh di atas, alhamdulillah, saya telah pun kemukakan dalil-dalilnya dan penjelasan yang lebih terperinci dalam video-video sebelum ini. Dipersilakan merujuk ke sana. Di sini saya hanya sebut secara ringkas bagi menunjukkan bahawa zikir atau ingat kepada Allah ini ada juga dalam aspek akidah. Baik, jenis kedua ataupun aspek kedua ialah dari sudut amalan dan hukum hakam, di mana dengan mengingati Allah, seseorang itu melakukan sesuatu amalan atau meninggalkan sesuatu amalan. Antaranya ada yang wajib seperti melaksanakan solat fardu 5 kali sehari. Antaranya ada yang sunat seperti solat-solat sunat. Antaranya ada yang makruh seperti datang ke masjid atau surau dengan mulut yang berbau bawang putih atau rokok
dan ada yang haram seperti berpuasa pada 1 Syawal, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yang ini pada hari-hari yang dilarang berpuasa. Perkara ini, yakni dalam jenis kedua, tidak terhad kepada urusan ibadah tetapi juga dalam urusan dunia seseorang. Seorang peniaga yang ingat kepada Allah akan selalu berlaku jujur dalam perniagaannya. Seorang pekerja yang ingat kepada Allah tidak akan menyalahgunakan waktu pejabat untuk urusan lain kecuali dengan izin ketuanya. Waktu pejabat yang ada, sekejap keluar isap rokok. Sekejap keluar isap rokok. Okay? Seorang suami yang mengingati Allah akan bekerja keras menyediakan nafkah yang terbaik sekadar mampu untuk keluarganya. Seorang isteri yang mengingati Allah akan melayani suaminya dengan cara yang terbaik sekadar mampu juga. Seorang yang berjanji akan berusaha untuk memenuhi janjinya. Seorang peminjam akan berusaha membayar balik pinjamannya. Ini kerana semua di atas. Suami berbuat baik pada isteri, isteri berbuat baik kepada suami dan memenuhi janji, ada anjurannya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada ancamannya serta balasannya bagi mereka yang mengabaikannya. Ciri lazim, bila sebut tentang pinjam-meminjam ni, ciri lazim seorang Muslim, bukan semua tapi kebanyakan, apabila hendak meminjam duit, pelbagai janji manis diberikan bahawa dia akan bayar balik. Tetapi apabila sudah mendapat pinjaman, semua janji tersebut dibakul sampahkan sehingga orang yang memberi pinjaman pula yang terpaksa mengemis berulang kali meminta balik ataupun memberi peringatan tentang hutang tersebut, ya. Baik, contoh lain. Seorang peniaga makanan misalnya yang mengingati Allah tidak akan menjual makanan yang sudah hampir rosak atau sudah hampir basi. Dia tak tunggu basi baru letak tepi. Sebaliknya, apa yang sedikit sudah menghampiri, dia rasa ni aku masak pagi, sekarang dah petang, ni dah tak elok dah ni. Dia akan asingkan awal-awal, dia tidak akan menjualnya. Seorang peniaga barangan yang mengingati Allah tidak akan menjual peralatan yang diketahuinya ada sedikit kerosakan, bukan kerosakan total tetapi sedikit kerosakan atau apa yang sudah digunakan sebelum ni. Contohnya, sebahagian penjual dia bezakan antara display item atau new in a sealed box, kan? Jadi mereka ni teringat kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 147. Atau penomboran lain, hadis nombor 102, yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melintasi sebuah kedai atau gerai yang menjual makanan. Maka baginda memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata jari-jari baginda terasa sesuatu yang basah, bererti makanan yang sudah rosak. Maka baginda bertanya, "Apakah ini wahai pemilik makanan, wahai penjual makanan?" Dia menjawab, "Ia telah basah kerana terkena air hujan wahai Rasulullah." Rasulullah membalas, "Mengapa kamu tidak meletaknya di bahagian atas supaya boleh dilihat oleh orang ramai dan mereka mengetahui ia sudah rosak? Sesiapa yang menipu, maka dia bukan daripada golonganku." Nampak tak? Penjual katakan buah-buahan ke apa ke, yang rosak dia letak di sorok bawah sikit, yang elok-elok dia letak ke atas. Biasa ke tak? Kan? Sudah tentulah marketing strategi. Nak jual, mestilah yang elok kita tunjuk, yang tak elok kita sorok. Bila nak beli 1 kilo ke apa, kita bungkus semua sekali, kan? Tapi itu sudah cukup di sisi Rasulullah, sehingga baginda bersabda, "Sesiapa yang menipu, maka dia bukan daripada golongan aku." Apabila tidak memahami maksud zikir secara luas, sebahagian orang menjadi keliru apabila membaca ayat yang ke-10 surah Al-Jumu'ah. Okay, surah yang ke-62. Surah yang ke-10 surah yang ke-62 ayat yang ke-10, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bermaksud apabila telah ditunaikan sembahyang, dalam kes ini solat Jumaat, tetapi memandangkan ayat ini umum, boleh saja mana-mana solat fardu, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Wazkurullaha katsiran. Banyak-banyak ya. Sebahagian orang menjadi keliru kerana yang mereka faham berzikir kepada Allah ialah hanya duduk atas sejadah, duduk di mana-mana ke dan berzikir sambil menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan sebagainya. Lalu seolah-olah ada pertentangan antara perintah bertebarlah mencari karunia Allah dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Namun jika dia faham bahawa berzikir kepada Allah itu meluas dari aspek akidah ada, hukum hakam ada, sebagaimana yang baru saya jelaskan, maka akan hilanglah pertentangan tersebut. Selepas solat Jumaat atau mana-mana solat fardu, dia akan berusaha mencari karunia Allah dengan akidah, dengan keyakinan Allah akan memberikan apa yang terbaik kepadanya. Dia juga akan berusaha sambil memerhatikan hukum hakam perniagaan, hukum hakam jual beli, budaya kerja dan sebagainya. Kemudian apabila menghampiri waktu solat fardu yang seterusnya, dia akan berhenti sebentar untuk melaksanakan solat tersebut pada awal waktu. Orang seperti inilah yang dimaksudkan oleh ayat ke-10 surah Al-Jumu'ah ya, yang di hujungnya iaitu la'allakum tuflihun, akan menjadi orang yang beruntung. Okey, baik. Jenis zikir yang ketiga pula. Jenis zikir kedua tu saya cerita panjang sikit sebab banyak orang dalam kehidupan dunia saya perhatikan mereka lupa kepada Allah, lupa kepada hukum hakam, jadi boleh saja jual. Saya teringat ya, saya pernah pergi singgah satu gerai untuk beli rojak. Kan? Dan nampak itu hampir yang terakhir. Maknanya dia buka sampai daripada pagi. Saya singgah tu sebelum asar, pukul 4 agaknya. So, beli bungkus, balik rumah makan, tengok-tengok sudah basi je. Dan saya yakin penjualnya tahu basi. Tapi tetap jual juga. Dan penjualnya ialah seorang Muslim. Kan? Jadi ini sebagai contoh kan. Jadi mereka tahu benda tu rosak tapi tetap juga jual. Sebab penjual dia akan tahu bila yang dia buat, bila yang dia masak kan. Kuih yang dia jual tu semalam punya lebih ke, fresh baru dia buat ke, tapi senyap jual, asalkan laris, fulus dapat. Lupa kepada Allah, lupa kepada hukum hakam. Jadi perkara ini penting ya. Jadi zikir bukan sekadar subhanallah, alhamdulillah, tapi kita ingat Allah dalam melakukan perniagaan, dalam bekerja, dalam pelbagai aspek, dalam membuat video katakan kan. Jadi kita buat video yang sejujur mana yang kita tahu. To the best of our knowledge. Setepat yang boleh berdasarkan ilmu kita. Okay? Kita jangan menipu, kita jangan asalkan dapat hantam orang lain, asalkan dapat react kepada orang lain, asalkan dapat view banyak. Bukan begitu sebagai contoh ya. Ataupun kalau menulis di media sosial, asalkan dapat hantam orang yang kita berbeza pandangan dengan dia. Dari sudut jujur tak jujur, amanah tak amanah, kita letak tepi. Ataupun ustaz-ustaz selebriti, asalkan boleh sampaikan amalan yang dengan tu nama dia menjadi masyhur. Sahih kata amalan itu, betul ke tidak amalan itu, lain cerita. Okay? Jadi perkara ini sayang sekali, ia termasuk dalam hal berzikir kepada Allah. Sebab bila seseorang tu berzikir, dia tidak akan jual barangan makanan yang dia tahu dah tak fresh lagi dah. Bukan ditunggu basi teruk apa, dah tak fresh, dia tak jual. Okay? Dia tidak akan membuat konten, dia tidak akan menulis di media sosial perkara yang dia tahu salah. Okay? Kalau tak sengaja tu tak apalah, tapi dia tahu salah. Kalau tak sengaja, orang lain betulkan, dia pun akan menerima pembetulan itu dan mengaku salah ke, take down that particular posting ke kan. Jadi perkara ini pada pengamatan saya kurang diperhatikan oleh umat Islam. Sebab
Bagi mereka, zikir itu hanyalah zikir yang ketiga yang saya akan masuk sekarang, iaitu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah-kalimah yang Allah mahu dirinya diingati. Misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah dan sebagainya. Poin penting di sini yang saya sebut tadi ialah dengan kalimah-kalimah yang Allah mahu dirinya diingati. Bukan dengan kalimah-kalimah yang seseorang itu syok sendiri. Seperti Allah, Allah, Allah. Atau Allahu, Allahu. Atau lepas tu jadi hu, ha, ha, ha dan sebagainya. Perkara ini hendaklah kita perhatikan ya. Kalimah Allahu misalnya, asalnya dimulakan, dipopularkan oleh satu kumpulan nasyid sehingga kini menjadi kebiasaan bagi sebahagian orang. Nampak posting lain daripada lain, nampak video lain daripada lain, dapat berita lain daripada lain, Allahu, Allahu. Cuba fikir balik ya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang hebat, sesuatu yang mendukacitakan atau menerima sesuatu berita baik yang baik maupun buruk, adakah baginda sebut Allahu? Adakah baginda ajar umatnya sebut Allahu? Sebelum perang Badar misalnya, apabila lihat musuh yang 3 kali ganda berbanding umat Islam, adakah baginda Allahu, Allahu, ramainya dia orang, kita orang ni 300 saja. Sebelum perang Ahzab atau perang Khandaq yang digari parit keliling kota Madinah kan, apabila baginda mendapat tahu bahawa musuh-musuh mereka bekerjasama to form a coalition. Wih, ada coalition lah. Coalition tentera bersekutu kan untuk menyerang. Allahu, Allahu. Ada ke macam tu? Cuba cari. Baik dalam hadis yang sahih, hasan mahupun dhaif, tak ada. Tetapi munculnya kumpulan nasyid Allahu, Allahu jadi lagu. Dia ingat Allah tu member zaman kecil-kecil main guli dulu, boleh menyanyi-nyanyi nama Allahu. Orang kita pun ikut Allahu, Allahu menjadi satu zikir. Sampai-sampai bila kita tegur, dia kata habis tu nak sebut apa? Sampai-sampai dia tak tahu nak sebut Masya Allah ke, nak sebut Subhanallah ke, dia pun tak tahu apa nak sebut sebab setiap bida'ah itu akan mematikan sunnah. Okey. Jenis zikir yang ketiga ini pula seterusnya terbahagi kepada 2. Pertama, zikir yang muqayyad, yang ini yang terikat dengan sesuatu masa atau perbuatan. Maka hendaklah dibaca lafaz zikir yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah pada masa atau perbuatan tersebut. Contohnya zikir bangun tidur, zikir sebelum masuk tanda, zikir apabila keluar tanda, zikir apabila memakai baju, zikir waktu pagi, zikir selepas solat fardu, zikir yang khusus selepas solat fardu subuh dan maghrib dan banyak lagi. Kedua ialah zikir yang tidak terikat dengan masa atau perbuatan yang kita sebut sebagai zikir mutlak. Maka bebas membaca zikir-zikir yang diajar oleh Allah dan Rasulullah pada bila-bila masa atau apa-apa perbuatan kecuali dalam tandas lah. Contohnya membaca Al-Quran ketika masa lapang di pejabat, berzikir subhanallah wa bihamdih ketika memandu, dan berzikir la ilaha illallah sementara tunggu lena nak tidur setelah membaca zikir yang muqayyad sebelum tidur. Selalunya apabila disebut zikir yang kita faham ialah jenis ketiga ni kan, namun sebenarnya ada jenis pertama, kedua dan seterusnya yang keempat. Baik, kita masuk zikir yang keempat, iaitu berusaha untuk mempelajari dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenis keempat ni menghairankan kan? Tak pernah pula orang sebut. Tapi ada dalil ke tak? Ayuh kita semak dalilnya. Kena pula dalilnya ialah ayat yang sangat masyhur, lazim kita sendiri baca, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 21 surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Demi sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah terdapat contoh ikutan yang baik. Okey, stop sekejap ya. Sekarang siapakah yang nak menjadikan Rasulullah ini sebagai contoh ikutan yang baik? Ini Allah jelaskan pada sambungan ayat, iaitu orang-orang yang inginkan 3 perkara ya.
Pertama, bagi sesiapa yang mengharapkan rahmat Allah. Okey, liman kana yarjullah. Kalau terjemahan harfiah, bagi sesiapa yang mengharapkan Allah. Jadi dalam kitab tafsir disebut mengharapkan rahmat Allah ke, mengharapkan hidayah Allah ke. Kedua, mengapa? Wal yaumil akhir. Mengharapkan hari akhirat. Apakah itu? Mengharapkan ganjaran pada hari akhirat. Jika di hari akhirat kelak kita datang menghadap Allah dengan akidah dan ibadah yang tepat berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hati kita ikhlas, senang nak lepas. Kalau kita datang menghadap Allah dengan akidah yang ala-ala falsafah, dengan akidah yang ala-ala ahli kalam, dengan akidah yang Allah kat mana, Allah kat sini, kat sini, kat situ, jadi contradiction lah konon. Padahal Allah telah pun menyatakan dalam tu, dan kita pula yang, bukan kita, orang tu pula yang cuba memahaminya dengan pemahaman makhluk. Lalu dikatakan adanya contradiction di situ dengan macam-macam akidah yang Rasulullah pun tak pernah fikir tentangnya, sahabat tak pernah fikir tentangnya, generasi salafus soleh tak pernah fikir tentangnya. Dia yang fikir tentang tu. Kemudian dia pula yang menaburkan keraguan ke atas umat Islam. Datang menghadap Allah dengan akidah sedemikian. Macam mana tu? Demikian juga orang yang datang menghadap Allah dengan pelbagai amalan bid'ah. Payah dia nak bersoal jawab di hadapan Allah. Orang-orang yang mengharapkan mudah di hari akhirat kelak, dia akan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bukan saja dari sudut ibadah, tetapi juga dari sudut akidah. Okey. Jadi siapa sekarang ni? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Siapa lagi yang nak ikut, yang nak menjadikan Rasulullah ni sebagai contoh teladan yang terbaik? Bagi sesiapa yang banyak berzikir kepada Allah. Wa zakarallaha katsira. Biasa kan kita baca ayat ni? Penceramah pun biasa baca, khatib pun biasa baca. Tapi bila dah biasa sangat baca, kita tidak tadabbur ayat tu. Kita sekadar faham, okey, kita jadikan Rasulullah uswatun hasanah. Tapi kita tak lihat tiga orang yang benar-benar, ataupun tiga sebab yang menyebabkan kita benar-benar ingin menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Dan dalam konteks perbincangan kita di sini, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kenapa orang yang banyak berzikir kepada Allah ni dia nak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah? Kerana apa nak kata, dia akan berusaha mempelajari, berusaha mengikuti, kerana mereka tahu Muhammad adalah pesuruh Allah. Muhammad adalah pembawa risalah Islam daripada Allah. Muhammad adalah manusia pilihan Allah. Manusia yang terdapat banyak contoh ikutan baik yang untuk kita ikuti sebagaimana ayat yang kita baca. Dan sebagaimana yang saya dijelaskan dalam video sebelum ini, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula terbahagi kepada dua, sunnah tasyri'iyah, yang ini sunnah yang merupakan syariat Islam, dan sunnah ghairu tasyri'iyah, yang ini sunnah yang bukan merupakan syariat Islam tetapi kebiasaan baginda sebagai seorang manusia. Okey, ini telah saya jelaskan dalam video-video sebelum ini. Tak perlu saya jelaskan, dia panjang pula video ni kan. Okey. Jadi demikianlah 4 jenis zikir kepada Allah. Sengaja saya cerita panjang lebar supaya kita dapat faham maksud zikir dan kita dapat berzikir kepada Allah dalam urusan harian kita, baik dari aspek akidah, fiqh, hukum hakam dan sunnah. Tidak ataupun tanpa dibatasi kepada ucapan-ucapan yang lazim kita fahami sebagai zikir. Sebahagian orang kita lihat zikir kepada Allah hanya apabila melaksanakan solat fardu dan zikir selepas solat fardu. Namun setelah itu dia lupa kepada Allah dalam semua ataupun boleh dikatakan semua urusannya. Jika 5 solat fardu sehari dan zikir selepasnya boleh kita jumlahkan kepada 60 minit, maka dia zikir kepada Allah hanya 1 jam, sementara baki 23 jam dia lupa kepada Allah dengan selupa-lupanya. Dalam 23 jam tu dia menonton movie cetak rompak, dia menonton video lucah, dia menulis komen-komen yang buruk di media sosial, dia berbasikal menunjukkan bontot kepada semua orang dan macam-macam lagi. Sebab bagi dia zikir itu ialah yang itu saja. Yang lain-lain urusan dunia
tak ada ingat kepada Allah. Padahal kalau dia ingat kepada Allah, dia akan ingat aku kena tutup aurat apabila berbasikal. Berbasikal tu bagus, senamannya bagus, tetapi aku kena tutup aurat. Itu sebagai contoh. Bila dia nak tulis komen, tulis komen di Facebook ke, di media sosial, di YouTube ke, Allah akan menilai, Allah akan mengadili apa yang aku tulis ni. Jadi dia akan tulis komen yang baik-baik. Tak setuju tak apa, tapi dia akan tulis komen yang baik sebab dia sentiasa ingat kepada Allah. Okey, baik. Sekarang maksud wirid pula, panjang cerita kan, sebab saya nak bagi faham. Macam saya katakan, pada pengamatan saya, masyarakat kita yang sejam tu saja dia zikir pada Allah, baki 23 jam dia tidak zikir kepada Allah, dia tidak ingat kepada Allah, maka dia melakukan pelbagai kesalahan dari aspek akidah, hukum akam, amalan dan sebagainya, ya. Baik, sekarang maksud wirid pula. Dalam bahasa yang mudah, wirid ialah seseorang itu merutinkan dirinya dengan zikir tertentu. Sebagai contoh, dia merutinkan dirinya dengan zikir selepas solat fardu untuk setiap solat fardu. Dia merutinkan dirinya untuk beristighfar setiap hari 100 kali. Okey? Merutinkan di sini bukanlah berarti dia mengubah sesuatu yang sunat hukumnya menjadi wajib pula hukumnya, tetapi lebih kepada mendisiplinkan dirinya, self-discipline. Sebab orang-orang yang cemerlang dan orang-orang yang ingin mencemerlangkan dirinya, mereka lazimnya set a certain standard for themselves and they will try to achieve the best of it. They will try their best to achieve it. Seorang Muslim yang cemerlang pula bukan sahaja set a certain standard dalam urusan dunia, tetapi juga dalam urusan agama supaya mereka dapat menghampiri rutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada siapa pun yang kata you mesti buat itu, tapi dia sendiri set a certain standard for himself or for herself. Boleh faham set a certain standard ni dalam bahasa Melayu, dia sendiri meletakkan satu tahap tertentu yang dia nak capai, satu target yang dia nak capai, okey, dan dia nak menjadikan ianya satu kebiasaan, satu rutin, okey, kelaziman. Bukan sekali-sekala je. Lepas subuh zikir, lepas zuhur tak zikir, lepas tu okay, kan. Jadi dia set a certain standard for himself or herself dalam rangka untuk mencemerlangkan dirinya. Sebab kadang-kadang dalam urusan dunia kita set that particular standard, tapi dalam urusan agama macam lebih kurang aja kan. Okey. Ada juga yang berkata wirid ni meluas kepada ibadah yang lain juga. Justru ada orang yang wiridnya ialah merutinkan qiyamul lail setiap malam. Merutinkan solat duha 4 rakaat setiap pagi. Merutinkan puasa sunat setiap selang sehari, disebut sebagai puasa Nabi Daud. Atau merutinkan membaca Al-Quran minimum setiap hari 1 muka surat berserta dengan terjemahannya. Okey, bila sebut wirid sudah tentu ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Wirid yang sunnah ialah apabila seseorang itu merutinkan dirinya dengan amalan-amalan yang sabit daripada Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana contoh-contoh yang saya berikan di atas. Wirid pun ada yang bid'ah. Yang ini apabila seseorang itu merutinkan dirinya seperti membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali sehari, merutinkan dirinya berselawat, membaca selawat Jibril 10,000 kali sehari dengan tujuan malam nanti dapat mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kononnya. Merutinkan dirinya berdoa kepada wali di sisi kuburnya pada setiap Jumaat. Merutinkan dirinya ke kubur Nabi Hud di Yaman setiap tahun dan sebagainya. Jadi rutin-rutin sebegini, wirid-wirid sebegini adalah bid'ah, maka jauhilah ia. Kita wirid, kita merutinkan apa yang sabit daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, itu maksud wirid. Adapun ratib secara bahasa bererti mengatur atau menyusun. Dalam konteks agama ia bererti menyusun lafaz dan bacaan zikir tertentu dengan tertib tertentu. Ratib selalunya dikaitkan dengan orang yang mengatur dan menyusun bacaan zikir dan tertibnya. Maka sebab itulah ratib selalunya diikuti dengan nama seseorang. Ratib si fulan, ratib si fulan, ratib syekh ni, ratib tok guru ni, ratib wali ni kan.
Si fulan itu asalnya suka agar dirinya menjadi masyhur di kalangan anak-anak muridnya. Maka sebab itulah disusun lafaz, bacaan dan tertib zikir tertentu, lalu diletakkan namanya. Tak cukup itu, kemudian akan disambung dengan, kalau baca ni akan dilindungi daripada sekian-sekian. Kalau baca ni akan mendapat fadilat sekian-sekian. Sendiri susun, sendiri buat fadilat, sendiri promosi, letak nama, okey? Meskipun sebahagian daripada ratib tersebut terdiri daripada ayat Quran, dia petik ayat ni, dia petik ayat tu. Ada zikir yang sebahagiannya zikir maksur, berarti yang berasal dari Quran dan Sunnah. Sebahagiannya sendiri, sebahagiannya dapat dari mimpi, sebahagiannya wali mana tak bagi. Namun, semua itu bila dihimpun menjadi satu package, menjadilah ia satu bid'ah. Adapun bagi kita, para pencinta sunnah, para pengikut sunnah, para pendukung sunnah, para pembela sunnah, maka jika hendak dikatakan amalan ratib, maka kita amalkan ratib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu lafaz dan bacaan zikir yang diamalkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, kita berzikir kepada Allah dengan kalimah-kalimah yang Allah mahu dirinya diingati, bukan dengan kalimah-kalimah yang seseorang itu syok sendiri atau tuan gurunya syok sendiri. Dan kalimah-kalimah tersebut kita pelajari daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih pun banyak. Tak sempat. Bukan tak sempat nak amalkan, nak baca pun tak sempat, ya. Okey. Dan zikir ni pula, ada yang mutlak, maka kita membacanya secara mutlak. Ada yang muqayyad, maka kita membacanya secara muqayyad. Ada yang telah ditentukan tertibnya, maka kita baca ikut tertibnya. Namun, kebanyakannya tidak ditentukan tertibnya, maka kita juga tidak menentukan. We do not fix tertibnya. Ya. Contohnya, ada sejumlah zikir yang disebut sebagai zikir pagi dan petang. Lafaz dan bacaan zikir adalah sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ada tertibnya yang tertentu, maka boleh dibaca dengan tertib yang berbeza-beza. Baik, demikianlah penjelasan saya perbezaan antara zikir, wirid dan ratib. Moga ia dapat menjawab soalan orang yang bertanya dan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.